Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati para ulama, para ustaz, para pencinta ilmu, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terutama sekali Tuan Iman, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muqtafi Billah Ladan ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mulakan kuliah kita di masjid ini menerusi online. Jadi saya merakamkan kuliah ini menerusi Screencast-O-Matic, salah satu teknik ataupun salah satu link yang digunakan oleh penceramah kita, pensyarah dan sebagainya untuk menyampaikan kuliah dan sebagainya kepada para pelajar. Jadi saya menggunakan link ini pada malam ini untuk merakamkan kuliah ini dan mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat yang begitu besarlah kepada kita umat Islam di Malaysia ini, terutama sekali di Terengganu. Sebelum ini saya sudah menyampaikan ceramah dan juga kuliah maghrib di Masjid Al-Muqtafi Billah ini berkaitan dengan beberapa isu ataupun beberapa tajuk berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan nazar, berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan makanan dalam berdasarkan kepada kitab berdasarkan kitab Fiqh Manhaji Al-Mazhab Imam Syafi'i oleh Syekh Mustaqil Bawa dan rakan-rakan. Maka pada malam ini saya tidak lagi merujuk kepada kitab itu, tetapi saya merujuk kepada buku yang saya karang sendiri bertajuk Fiqh Kekeluargaan berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, yang mana buku ini saya rujuk juga di dalam mazhab Syafi'i tidak terbatas kepada kitab Fiqh Manhaji, tetapi mengambil kira kitab mukhtasar mazhab Syafi'i dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Fiqh Manhaji, kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Mukhtasar Majmu' Syarah Muhadzab, dan juga kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita akan bincang tajuk yang barulah. Saya tak akan bincang tajuk yang lepas-lepas, dan saya juga tidak akan bincang permulaan pembelajaran fiqh kita, sebab benda tu dah biasa dilakukan dalam masyarakat kita. Rasanya kalau dalam bab ibadat, dalam bab wuduk, dalam bab taharah sudah pun banyak dibincangkan dalam masyarakat kita. Dan saya mendengar kuliah-kuliah seperti itu juga diadakan oleh pihak RTM untuk menjadi satu pedoman dan juga panduan kepada umat Islam di negeri ini. Oleh kerana itu, malam ini kita cuba dan kita berusaha untuk membincangkan tajuk yang berkaitan dengan perkahwinan, perkahwinan. Dan juga kita akan sentuh selepas ini tentang tolak, tentang khulud dan beberapa perkara lain lah. Muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan ini memang satu perkara yang sudah biasa kita dengar lah di dalam masyarakat Melayu kita, dan sebagai manusia memang kita digalakkan supaya berkahwin, kerana dengan berkahwin itu akan melahirkan banyak keturunan, dan keturunan itu akan melahirkan satu umat yang kuat. Oleh kerana itu, berkahwin itu sendiri dia mempunyai kelebihan, mempunyai kelebihan yang besar. Dan orang yang berkahwin, kalau nak dibandingkan orang yang tidak berkahwin, sudah tentu orang berkahwin tadi dia mempunyai bebanan tanggungjawab yang begitu besar. Maka oleh kerana itu, kedudukan pahala dan nisbah kepada dia adalah lebih besar berbanding dengan orang yang tidak berkahwin dari sudut tanggungan kekeluargaan tadilah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan, pertama sekali kita tengok perkahwinan dari segi definisi dia, iaitu perkahwinan atau juga dikenali dengan nama pernikahan. Dari segi bahasa membawa maksud kumpul dan juga himpun, manakala dari segi istilah syarak bermaksud akad yang mengandungi keharusan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz menikahkan atau disebut dalam bahasa Arab sebagai inkah, atau mengahwinkan atau tazwij atau terjemahannya. Ini kita boleh rujuk dalam kenyataan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatu, dan juga di dalam kitab Mukhtasar Fiqh Al-Syafi'i.
Nikah dikaitkan dengan akad sebagaimana di dalam firman Allah Taala. Jadi tadi kita bincang nikah dari segi pengertian bahasa dan juga pengertian istilah. Nikah juga sebenarnya akad. Sebab tu orang Melayu kita sebut akad nikah. Akad nikah. Jadi akad nikah tu tak dapat lari daripada dua patah perkataan yang biasa disebut oleh orang Melayu kita lah. Jadi nikah sebenarnya memang sejenis akad. Betul kenyataan itu. Sebagaimana dalam firman Allah Taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, 2, 3 ataupun 4. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa ankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kahwinlah orang-orang yang bujang laki-laki dan perempuan daripada kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Kerana Allah Ta'ala itu maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Dalam surah An-Nur ayat 32. Berdasarkan dua ayat tadi, jelas dia menggalakkan orang Islam supaya berkahwin dan Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang yang berkahwin itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i menerusi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikum. Maksudnya berkahwinlah dengan perempuan yang penyayang dan boleh melahirkan anak, kerana aku akan berbangga dengan jumlah anda yang ramai. Itu maknanya dasar ayat ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berkahwin. Walaupun ada perbahasan lain tentang kedudukan berkahwin ini, dari segi hukum haram berkahwin, makruh berkahwin, sunat berkahwin, itu tak kebicaraan kemudian. Tapi kita tengok kelebihan ini dulu. Rasulullah SAW sendiri menyuruh umatnya berkahwin dan suruh melahirkan anak pinak, kerana Nabi antara punca sebabnya kerana Nabi akan melahirkan kegembiraan dan kebanggaan baginda di kalangan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Itu salah satu maknanya. Kalau kita berkahwin di situ, maknanya kita telah menggembirakan Rasulullah SAW. Kerana kita telah meramaikan umatnya. Nikah juga dikaitkan dengan makna persetubuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Sesudah berceraikan dua kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Dan surah Al-Baqarah ayat 230. Jadi kalau kita baca ayat ini, dia fokus kepada tidak halal melakukan persetubuhan, sehinggalah perempuan tadi berkahwin dengan suami yang lain. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apakah dia asas kepada persyaratan perkahwinan itu sendiri? Dia mesti ada asas kepada persyaratan perkahwinan. Asas persyaratan perkahwinan ini ialah di antaranya ayat 3 daripada surah An-Nisa dan ayat 32 daripada surah An-Nur yang baru tadi kita sebutkan. Itu merupakan asas gersaan dan galakan supaya kita berkahwin. Selain daripada itu, terdapat juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i di atas ialah hadis Al-Bukhari. Selain daripada hadis riwayat An-Nasa'i di atas ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim menerusi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastata' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, sesiapa dalam kalangan anda yang mampu berkahwin, maka hendaklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin, ia lebih dapat menutup pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Sesiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, kerana berpuasa itu menjadi benteng kepadanya. Jadi kita baca hadis yang kedua. Tadi kita baca hadis yang pertama. Hadis pertama itu adalah hadis bertaraf hasan. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang bertaraf sahih seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Daripada ijma' ialah ulama' berijma' perkahwinan disyariatkan semenjak daripada zaman Nabi Adam AS dan berterusan ke zaman Rasul-Rasul seterusnya. Dari Nabi Adam dulu sampai ini manusia memang nak kahwin. Yang menjadi satu fitrah sebenarnya jadi manusia, orang lelaki ni kalau tengok orang perempuan, maka dia tertarik. Dan orang perempuan tengok orang lelaki, dia tertarik kerana nak mencari seorang pelindung bagi dirinya. Bukan sahaja untuk melahirkan zuriat keturunan bagi lelaki berkenaan, dia juga perlukan seorang pelindung
kerana di sana ada beberapa perkara yang dia tidak dapat lakukan sendiri, dia perlukan bantuan daripada orang lelaki. Dan gabungan hidup lelaki dan perempuan ini melahirkan zuriat keturunan yang seterusnya akan meramaikan jumlah umat Islam. Orang-orang Islam berijma' tentang pensyariatan perkahwinan dan ia berterusan hingga dalam syurga. Malah ulama Islam berijma' tentang pensyariatan perkahwinan pada setiap zaman. Perkahwinan ni tuan-tuan bukan dalam dunia saja, sampai dalam syurga pun manusia akan berkahwin. Dan perkahwinan itu tidak hanya berlaku antara manusia dengan manusia di dalam syurga, bahkan juga berlaku dengan bidadari di sana. Allah Ta'ala kahwinkan dengan bidadari dalam jumlah yang tidak sedikit. Seperti mana kita dunia ini, jumlah orang nak kahwin tidak boleh lebih daripada 4 kalau melibatkan poligami contoh. Dan seterusnya kita melihat di dalam Islam, apa yang dimaksudkan sebagai hikmah persyariatan perkahwinan. Hikmah persyariatan perkahwinan. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, perkahwinan itu mempunyai hikmah yang banyak. Antaranya menyahut seruan fitrah semula jadi yang diciptakan Allah Ta'ala pada diri manusia yang ingin hidup berkeluarga dan berkahwin. Dan Islam sama sekali tidak menekan keinginan tersebut. Islam memerlukan wanita, manakala lelaki memerlukan wanita, manakala wanita memerlukan lelaki dalam hidup mereka antara satu sama lain. Jadi Islam mensyariatkan perkahwinan sebab dari segi fitrah tuan-tuan. Kalau Islam tak syariatkan perkahwinan, orang lelaki ni memang dia nak pada orang perempuan. Dan orang perempuan dia nak pada orang lelaki. Maka Islam datang, maka Islam mengatur bagaimana cara nak mengambil seseorang perempuan menjadi isteri, mengikut langkah-langkah, mengikut adab-adab, mengikut kriteria-kriteria tertentu yang akan kita bincangkan. Jadi itu merupakan satu sifat fitrah. Kalau Islam tak datang pun fitrah itu tetap ada pada manusia. Apabila Islam datang, Islam mengatur fitrah itu mengikut cara yang dihormati oleh masyarakat dan diiktiraf oleh agama. Itu yang pertama. Jadi ini melibatkan soal fitrah. Soal fitrah. Fitrah ni, sebab itu tuan-tuan, membicarakan soal fitrah ni, kita perhatikan kepada tokoh-tokoh agamawan Buddha sekalipun, yang tidak berkahwin tuan-tuan. Dia sendiri pun tengok orang perempuan, lalu lalang depan dia pun ada keinginan untuk berkahwin. Sebab itu tidak sedikit kita mendengar kes-kes berlaku rogo kepada mereka ataupun wanita yang datang mengadu hal kepada tokoh-tokoh agama tadi di negara-negara jiran kita. Ada juga kita mendengar kes-kes seumpama itu. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab manusia tidak boleh menahan fitrah itu. Dan apabila tahan fitrah itu akan berlaku perkara yang bukan-bukan. Kadang-kadang meracau ingatan bukan-bukan dan khayalan-khayalan yang bukan-bukan. Seperti mana diulas oleh Ibn Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Yang kedua, membekalkan masyarakat dengan zuriat keturunan yang baik dan generasi yang terdidik. Kerana Islam menyeru ke arah meramaikan anak dan memperbanyakkan keturunan dalam usaha membina masyarakat Islam yang cemerlang. Jadi tuan-tuan, yang kedua hikmah berkahwin ni pasal apa? Pasal dia membekalkan zuriat keturunan. Sebab tuan-tuan perhatikan dalam kehidupan kita ni, orang tak berkahwin apa jadi? Orang tak kahwin tuan-tuan, memang dia tak ada zuriat keturunan. Itu hakikat yang perlu kita tahu. Jadi apabila dia ada harta, dia mati besok, hartanya direbut oleh siapa? Direbut oleh abang-abang, kakak-kakak dia. Disebut oleh anak saudara, disebut oleh ayah ibunya. Kalau dia ada harta. Tapi kalau sekiranya dia ada anak, maka harta tadi akan mengalir pada anak. Anak tadi boleh menggunakan harta dengan baik. Dan dia mendapat pahala yang besar di dalam alam barzah kerana penggunaan harta yang betul oleh anak-anak yang ditinggalkan. Jadi kalau orang tu tidak ada zuriat keturunan tuan-tuan, kita habislah keturunan dia. Maknanya dia meninggal saja, berhentilah. Maka satu proses perimarahan bumi oleh dia sudah pun berakhir. Orang lain tu dengan gaya imarah dia. Dia makna kalau kita berkahwin, kita ada zuriat keturunan, maka kita mengimarahkan bumi dengan zuriat keturunan kita ada. Arti kalau keluarga itu keluarga yang soleh, kita telah mengimarahkan bumi dengan mewujudkan zuriat keturunan yang soleh. Soleh itu mana apa? Soleh maknanya baik. Maknanya kalau kita gagal melahirkan zuriat keturunan yang baik, tuan-tuan, maka akan muncul zuriat keturunan yang tidak baik. Bila muncul keturunan yang tidak baik di muka bumi, ini menyebabkan bumi rosak. Manusia hidup dengan sifat dengki, dengan hasad, tidak boleh tengok orang kaya, tidak boleh tengok orang naik pangkat, tidak boleh tengok orang berilmu, dan macam-macam lagi lah. Tidak boleh tengok wanita cantik dan sebagainya. Berlaku fitnah memfitnah. Macam mana? Ini sebabkan kerana zuriat keturunan yang ada itu adalah tidak saleh. Berlaku pencurian, harta kerajaan, harta awam dan sebagainya. Harta masjid pun tak selamat. Kalau kita tinggalkan zuriat-zuriat keturunan seperti itu, maka kita perlu tinggal zuriat keturunan yang saleh. Kerana daripada zuriat keturunan saleh itu, dia daripada sebuah keluarga. Daripada keluarga, dia akan melahirkan beberapa buah keluarga. Misal kata dia daripada satu keluarga, dia ada 7 orang anak. Maka anak nanti akan berkahwin, akan membentuk 7 keluarga. Setiap keluarga itu misal kata ada 10, arti telah membentuk satu buah, secara tak langsung sebuah masyarakat kecil. 70 orang. 70 orang itu berkembang, akhirnya membentuk sebuah negeri,
daripada sebuah negeri membentuk sebuah negara dan akhirnya membentuk sebuah ummah. Jadi Nabi SAW menekankan pembentukan ummah yang soleh. Ya, pembentukan ummah yang soleh. Jadi itu satu benda yang sangat penting dari segi hikmah disyariatkan perkahwinan. Yang ketiga, melahirkan ketenangan jiwa dan kestabilan rohani kepada manusia. Kerana perkahwinan melahirkan ketenangan dan ketenteraman pada jiwa manusia. Malah Al-Quran mengibaratkan keperluan manusia pada hidup berkahwin tidak ubah bagaikan keperluan mereka kepada pakaian. Suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Mereka berdua saling menjaga kemuliaan dan kehormatan antara satu sama lain. Jadi maknanya tuan-tuan, bila berkahwin, salah satu di antara kelebihannya melahirkan ketenangan. Banyak juga kita perhatikan masyarakat kita. Lelaki ke perempuan ke belum berkahwin tu cakap, lucah-lucah dan sebagainya. Tapi bila sudah berkahwin tuan-tuan, mereka jaga cakap. Terutama sekali apabila mereka berjalan, isteri ada sebelah. Masa tu mereka tak berani bercakap benda yang bukan-bukan. Begitu juga dengan perempuan yang cakap lucah-lucah tadi. Bila suami ada sebelah, dia tak berani nak bercakap benda yang bukan-bukan. Dia akan fikir tentang kehormatan suami. Dia akan jaga kehormatan suami supaya tidak jatuh pada pandangan orang lain. Itu salah satu kelebihan berkahwin. Dia akan melahirkan ketenangan dan kestabilan jiwa. Kemudian apa lagi dalam Islam, berkahwin itu dianggap sebagai pakaian. Keperluan kita berkahwin sama dengan keperluan kita pada pakaian. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kata Allah, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi tuan-tuan pakaian ni, jadi kalau sikit pakaian ni apa? Maknanya pakaian ni kalau kita jaga baik, orang tengok baik. Kalau kita jaga pakaian tu kelihatan comok, maka orang tengok pun comok. Orang tengok daripada luar pun kelihatan comok. Jadi oleh kerana itu, begitulah kita berkahwin. Maka oleh kerana itu, pendidikan kita pada anak dan juga isteri akan melahirkan pandangan masyarakat yang baik. Kalau isteri kita tu seorang yang baik, yang soleh, yang bukan sahaja berbudi kepada suami tetapi juga berbudi kepada masyarakat, berbudi kepada ummah, berbudi kepada agama. Di samping dia menjaga anak-anak dengan baik. Jadi ini tuan masih pakaian. Begitu juga dengan isteri. Dia menjaga tata cara kehidupan sebagai seorang isteri. Maka secara tak langsung akan terjagalah kehormatan suaminya. Terjagalah kehormatan suami. Sebab tu suami ni kena jaga. Sebab tu antara satu sama lain. Dia kena jaga antara satu sama lain. Bukan aku jaga aku, engkau jaga engkau. Tidak. Macam kita sekarang, kita ada PKP, kita panggil kita jaga kita. Artinya satu konsep yang digunakan untuk memastikan bahawa kita menjaga keselamatan diri kita ke mana kita berada di luar. Kita kena jaga kita. Sebab kerajaan telah memberikan kemudahan untuk kita keluar. Tapi dalam rumah tangga, tuan-tuan, di samping kita jaga isteri kita jaga kita. Itu dia bagi tujuan, antaranya melahirkan ketenangan dan kestabilan. Yang keempat, menjaga akhlak agar tidak kecundang ke arah keruntuhan dan penyelewengan. Kerana apabila gagal berkahwin, manusia akan berusaha melampiaskan nafsu menerusi cara yang dilarang oleh syarak. Termasuk menerusi perzinaan dan juga pelacuran. Yang sekaligus memberi saham ke arah munculnya berbagai-bagai gejala negatif seperti peruntuhan rumah tangga, pencabulan kehormatan, penyebaran penyakit berjangkit dan kronik dan kegelisahan jiwa dan rohani. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan dari segi falsafah ni ataupun dari segi hikmah ini, dia mengelakkan akhlak kita kecundang. Bila kita berkahwin ni, dia kawan-kawan menjaga. Sebab salah satu bentuknya adalah berlaku pelampaian nafsu mengikut yang diiktiraf oleh syarak. Berlaku persetubuhan antara suami isteri yang diiktiraf oleh syarak. Dan dengan sebab berlaku itu pun, kedua-dua pasangan tadi dapat melahirkan ketenangan di samping mendapat menikmati pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, dia dapat melanyakkan diri yang berkenaan daripada terlibat gejala negatif macam dunia pelacuran dan sebagainya. Di negara-negara barat, kita tengok tuan-tuan, ramai anak-anak gadis mereka, anak-anak muda mereka yang tidak kahwin. Tidak kahwin. Kerana mereka salah faham. Mereka anggap kahwin itu sebagai salah satu di antara bentuk melampiaskan nafsu seks. Dan pelampiasan nafsu seks itu boleh dilakukan dengan cara melanggang pelacur dan sebagainya. Dalam Islam tentang berkahwin dengan soal, dia tidak fokus kepada soal persetubuhan. Persetubuhan itu salah satu sebahagian kecil daripada sistem kekeluargaan dalam Islam. Dan kalau tidak berlaku persetubuhan pun, tuan-tuan, tidaklah menyebabkan berlaku keruntuhan dalam rumah tangga tadi. Tidak sebagaimana kalau kita tak beri nafkah. Nafkah ni memang satu benda yang perlu diberikan dan wajib dilakukan oleh seseorang suami. Tapi yang jelas pada kita, tuan-tuan, memang betul lah dari segi hikmah perkahwinan ini, dia boleh menjaga seseorang itu daripada kecundang, kelemah perzinaan, keruntuhan akhlak, terutama sekali penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Tuan-tuan bayangkan macam mana penyakit berjangkit itu boleh muncul. Ini adalah sebabkan kerana bila hubungan seks itu dilakukan dengan banyak pasangan, tuan-tuan, maka kemungkinan berlakunya wadah pandemik atau penyakit berjangkit
memang selalu benda yang sangat mudah, terutama sekali kaum wanita. Jadi sekarang ni banyak kita mendengar laporan daripada klinik-klinik swasta mengatakan anak gadis kita pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan daripada doktor-doktor pakar kerana mereka menghadapi penyakit pada alat kelamin mereka. Walaupun penyakit itu tidaklah sampai ke tahap sifilis ataupun HIV, tapi dia menyebabkan penyakit-penyakit hasil daripada berlaku perzinaan dengan pasangan-pasangan mereka. Jadi Islam tetap mengelakkan itu semua, kerana itu akan menyebabkan lahir zuriat keturunan yang tidak sihat. Sedangkan Islam inginkan zuriat keturunan yang sihat. Jadi Islam mahukan satu bentuk pelampiasan nafsu yang diiktiraf. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah SAW, dan pada alat kelamin salah seorang di antara kamu yang dilepaskan kepada ahlinya, maka itu akan mendapat pahala sedekah. Itu mendapat pahala sedekah. Jadi makna tuan-tuan, hubungan badan seperti itu yang dianggap sebagai satu hubungan rahsia antara seorang lelaki dengan perempuan. Ya, Islam menganggap hubungan seperti itu sebagai satu bentuk ibadah, dan Islam juga menganggap ianya sebagai satu bentuk zikir dan ia mengundang pahala. Yang kelima, menjaga generasi manusia dengan cara yang baik, iaitu menerusi kewujudan kedua ibu bapa yang berkahwin dengan perkahwinan yang diiktiraf oleh syarak. Jika perkahwinan dengan cara yang baik dilarang, sudah tentu generasi manusia yang baik dan soleh akan pupus, dan jika diharuskan perzinaan pula akan menyebabkan muncul keturunan manusia yang tidak sihat dari segi fizikal dan juga rohani. Maknanya tuan-tuan, yang kelima dari segi hikmah perkahwinan ini ialah dia dapat menjaga generasi muda kita dengan cara yang baik, iaitu menerusi kewujudan dua ibu bapa. Sebab anak-anak yang lahir pada hasil perzinaan sudah tentu dia ada ibu saja. Dia tidak ada bapa. Dan kadang dia ibu tu tidak mahu bertanggungjawab. Lalu dilemparkan anak tadi dalam tong-tong sampah dalam masjid, ditandas dan sebagainya. Dan kalau yang bertanggungjawab pula, diserahkan kadang-kadang pemeliharaan terhadap anaknya kepada atuk dia, kepada ibunya yang sudah tua. Diserahkan. Maknanya otomatik sekali, kanak-kanak ini dia tidak mendapat kasih sayang dan pendidikan daripada daripada ibu. Apalagi bapa yang memang awal-awal lagi sudah memang cabut lagi dan tidak mahu bertanggungjawab. Kerana dia berhubungan dengan perempuan wanita tadi semata-mata untuk melampiaskan nafsunya sahaja. Jadi apabila perempuan itu mengandung, dia mengambil langkah 1000 lagi daripada bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan masih sekalian, jadi apabila anak-anak itu lahir hasil pada perkahwinan yang sah, tuan-tuan, maka anak itu akan melihat ibunya, dia akan melihat ayahnya. Dan seterusnya dia akan mendapat belayan dan juga kasih sayang serta pendidikan yang sempurna daripada dua orang ibu bapa. Dia tahu ibu bapa ayahnya ini, dia tahu ibunya ini. Dia tahu, tuan-tuan. Jadi dengan itu, dia merasa terhormat, dia merasa terjamin masa depan ni, dia rasa dia sentiasa dijaga oleh manusia-manusia yang bertanggungjawab. Dan ini berbeza dengan anak-anak luar nikah hari ini kita melihat, tuan-tuan. Anak-anak luar nikah di sekolah rendah, di sekolah menengah, dia kadang-kadang setengahnya berlaku kemurungan. Kerana ada di antara kawan mereka mengenali diri mereka, lalu memanggap mereka ni anak luar nikah, dan akibatnya mereka tidak mahu bergaul. Ya, akibatnya, dan ini juga memang berkesan. Dia juga memberi kesan kepada fatwa. Ada fatwa kata tidak boleh dibingkan kepada si bapa. Ada kata boleh dibingkan kepada bapa. Memberi kesan dari sudut itu. Kalau sekiranya bapa tadi berkahwin dengan ibu dalam keadaan kandungan tadi dilahirkan lebih daripada 6 bulan selepas daripada tarikh perkahwinan ataupun 6 bulan satu lahzah, menurut mazhab Syafi'i selepas daripada tarikh perkahwinan. Itu menjadi satu perbahasan ulama pula, tuan-tuan. Kenapa dan mengapa? Nak menunjukkan kepada kita perlunya zuriat keturunan itu dilahirkan melalui kewujudan dua orang manusia yang bernama ibu dan juga bernama bapa yang sah dari segi syarak. Kalau tidak sah, tuan-tuan, dia akan mendatangkan masalah yang besarlah kepada masyarakat kita seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Yang keenam, meluaskan hubungan kekerabatan dan membina tonggak kerjasama kerana menerusi perkahwinan dua buah keluarga bergabung, dan ia bertanggungjawab mewujudkan satu ikatan baru dan kasih sayang yang bersilih ganti antara satu sama lain. Menerusi perkahwinan pasangan suami isteri saling tolong-menolong antara satu sama lain. Isteri menolong suami dalam menguruskan makan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak-anak dan menjaga rumah tangga. Manakala suami membantu isteri dalam memenuhi segala keperluan, menyediakan perbelanjaan, mempertahan dan menjaga kehormatan isteri. Ini sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama yang mengutamakan konsep tolong-menolong dan bantu-membantu sesama manusia bagi memenuhi maslahah mereka. Jadi tuan-tuan, yang keenam ni kalau kita tengok hikmah perkahwinan di dalam Islam, ialah dia meluaskan hubungan kekerabatan. Maknanya tuan-tuan, kita satu keluarga, kita kahwin isteri kita, jadi dua keluarga.
maka bergabungkah dua keluarga. Manakala satu keluarga di sana dah ada 20 orang, sini ada 20 orang, dah 40 orang dah bergabung. Dan apabila bergabung tadi, suami tuan-tuan dia akan cuba memahami daya fikir isteri, cara berinteraksi isteri, isteri pula cuba memahami kehendak suami, daya fikir dia, watak dia dan sebagainya. Masing-masing cuba memahami daya hidup antara satu sama lain. Dan ini satu keluarga. Maknanya bayangkan tuan-tuan, kalau dalam poligami, kata kalau orang tu dia poligami, dia berkahwin lebih daripada seorang isteri, bermakna dia telah mengumpulkan 4 buah keluarga besar. Dia mengumpulkan 4 buah keluarga besar. Cuba kita bayangkan. Mengumpulkan 4 buah keluarga besar itu semaknanya ikatan dia dikatakan sebagai ikatan kekeluargaan. Jadi terbentuklah ikatan kekeluargaan. Dengan cara itu, dia menjadi titik tolak kepada tertubuhnya sebuah masyarakat. Jadi di sini bermula daripada perkahwinan. Jadi tidaklah kata tuan-tuan, kalau kita tak kahwin bermakna, maka tak akan berlakulah hubungan macam tu. Tak akan berlakulah hubungan dengan isteri kita sebab kita tak kahwin. Begitu dekat wanita tadi, dia tak akan berlakulah hubungan dengan orang lain. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya barulah kita pergi dah kita lihat falsafah ni, hikmah persyariatan kahwin dalam Islam itu sendiri. Sekarang kita tengok dan kita lihat semula tentang hukum. Barulah kita tengok pada hukum melangsungkan perkahwinan. Tengok pada hukum melangsungkan perkahwinan. Sebab kahwinan ni kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunatnya, kadang-kadang jadi makruh. Walaupun pada dasarnya perkahwinan itu adalah sesuatu yang sangat digalakkan di dalam Islam. Pada asalnya hukum melangsungkan perkahwinan adalah harus dan syariat. Pertama dia, jadi hukum asal berkahwin itu adalah harus. Tetapi kemudian dia bertukar, daripada harus tadi bertukar, kadang-kadang dia menjadi haram, menjadi wajib, menjadi makruh dan juga menjadi sunat. Tapi hukum asalnya adalah bertitik tolak daripada hukum harus dan disyariatkan. Kerana ia berkaitan dengan tuntutan fitrah dan dorongan yang wujud pada diri manusia. Manusia yang memerlukan perkahwinan kerana dengan berkahwin manusia dapat mengekal dan menjaga keturunan dan menggunakannya untuk melaksanakan berbagai-bagai kepentingan. Dalam masa yang sama mereka juga tidak bimbang akan terjebak ke lembah kekecilan jika tidak berkahwin. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, 2, 3 ataupun 4. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Ini adalah hukum asal menceritakan dorongan berkahwin. Hukum itu adalah harus dan sesuatu yang disyariatkan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i menerusi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, seperti mana kita bincang pada awal, iaitu tazawwajul wadud al-wadud fa inni mukasirun bikum. Berkahwinlah dengan perempuan yang penyayang dan boleh melahirkan anak, kerana aku akan berbangga dengan jumlah anda yang ramai. Dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini sebuah hadis yang hasan sahih. Maknanya apa? Kesalahan daripada Rasulullah SAW supaya kita berkahwin. Yang kedua, supaya kita melahirkan zuriat keturunan yang ramai. Maknanya kena cari isteri yang boleh mampu melahirkan anak. Dan ketiga, kita akan membersahan ke arah mengembirakan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Itu tambahan pasal kelebihan itu, kerana membuatkan baginda Rasul SAW gembira dengan sebab tindakan yang kita lakukan. Ini merupakan hukum asal. Kemudian seterusnya kita pergi kepada kategori orang ramai. Kategori orang ramai berkaitan perkahwinan. Kita tengok kategori orang. Dalam berkahwin manusia terbahagi pada 2 golongan. Iaitu yang pertama, orang yang berhajat untuk berkahwin. Kita tengok pertama sekali, orang yang berhajat untuk berkahwin. Jika mempunyai perbelanjaan kahwin, perkahwinan digalakkan, sama ada dengan tujuan beribadah maupun tidak bertujuan beribadah, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menerusi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikemukakan sebelum ini, iaitu ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastata' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, sesiapa dalam kalangan anda yang mampu berkahwin, maka hendaklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin, ia lebih dapat menutup pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, kerana puasa itu akan menjadi benteng kepadanya. Jadi maknanya apa? Fokus kita yang pertama, dia kata, kategori manusia dalam kahwin pertama, orang yang berhajat untuk berkahwin. Orang yang berhajat untuk berkahwin. Jadi orang yang berhajat berkahwin ni kita kena tengok pertama dia ada perbelanjaan ataupun tidak ada perbelanjaan.
Kalau dia ada perbelanjaan, maka dia digalakkan berkahwin. Sama ada dia berkahwin tadi dengan tujuan ibadah maupun tidak dengan tujuan ibadah. Menyelamatkan diri misalnya kata daripada terjebak dengan perkahwinan negatif, zina, pelacuran dan sebagainya lah. Dalam hadis di atas terdapat gesaan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk berkahwin supaya berkahwin. Ia merupakan perintah sunat dan bukan perintah wajib menurut para ulama. Ini jika seseorang itu tidak berada di negara bukan Islam berstatus harbi. Jika dia berada di negara bukan Islam berstatus harbi, tidak digalakkan berkahwin kerana bimbang anak yang bakal lahir akan terdedah kepada kekufuran dan perhambaan. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i tuan-tuan, ayat tadi memang kalau kita hadis tadi kalau kita baca dia menggalakkan berkahwin lah. Bila orang Islam itu berada di mana-mana negara, negara Islam ke, negara kafir zimmi ke, ataupun negara bukan Islam yang mengamalkan sikap toleransi. Kecuali kalau negara itu negara sedang berperang dengan negara yang mana orang bukan Islam tadi sedang berperang dengan orang Islam. Maka dalam mazhab ini, dalam hal ini ulama mazhab Syafi'i tidak menggalakkan kita kahwin di negara kalau kita duduk di negara sana, tak digalakkan. Pasal dibimbangkan anak-anak kita nanti, masa depan anak-anak kita itu tidak jelas di sana. Mungkin mereka dizalimi, mereka kena diseksa, mereka tidak diberi hak dan macam-macam. Jadi harbi lah. Tapi dalam konteks sekarang, kita dari sebuah negara betul-betul kafir harbi sudah tidak ada. Arti umat Islam di mana jua dalam konteks sekarang ni, di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Thailand ke, di Singapura walaupun mereka bukan negara Islam, begitu kat di Thailand bukan negara Islam, hatta di Amerika sekalipun tuan-tuan, ya tidak ada masalah. Dan bahkan kita melihat hari ini di Israel sekalipun, ada segelintir segolongan umat Islam yang menjadi rakyat Israel. Mereka boleh berkahwin dan perkara itu tidak menjadi satu masalah sangat kepada umat Islam di sana. Artinya kalau sebuah negara itu benar-benar sebuah negara kafir harbi, orang Islam di sana tu tak digalakkan. Tujuan tak digalakkan tu kalau sekiranya anak itu terancam. Arti kalau anak itu tidak terancam, tu tidak ada masalah. Itu merupakan ijtihad dia, pandangan ijtihad daripada ulama mazhab Syafi'i. Kedudukan ketika itu kedudukannya sama dengan orang yang tidak mampu menyediakan perbelanjaan kahwin. Kerana itu dia dituntut supaya berpuasa. Maknanya kalau orang itu duduk menetap di negara kafir harbi dan kalau dia berkahwin, kemudian dia melahirkan anak, anak itu terancam pendidikan dan sebagainya, maka orang macam ni tuan-tuan dikira orang yang tidak mampu berkahwin menurut ulama ijtihad ulama mazhab Syafi'i. Dan mereka dituntut supaya berpuasa. Ini adalah perbahasan-perbahasan dalam konteks dululah. Dalam konteks sekarang ni sudah sebutkan tadi. Kita berada di negara bukan Islam pun kita masih mampu melahirkan anak dan anak kita masih mendapat hak. Apalagi sekarang kita ada undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa ini dia menjaga hak-hak warga negara. Bagi yang bukan, ya kata-kata bukan negara, bagi yang beragama Islam. Bagi orang yang berkeinginan untuk berkahwin tetapi tidak dapat menyediakan perbelanjaan perkahwinan seperti mas kahwin dan lain-lain, yang lebih utama bagi beliau adalah tidak berkahwin dan mengendurkan dorongan syahwat dengan melakukan puasa berdasarkan kepada hadis sahih di atas. Jadi berdasarkan hadis tadi, bagi yang tidak mampu menyediakan perbelanjaan perkahwinan, mas kahwin dan sebagainya, kita tahu kan berkahwin ini memang perlukan pada mas kahwin, itu tak dapat lagi. Kalau dia tak dapat menyediakannya, sebab dalam mazhab Syafi'i kata nak menyediakan mas kahwin itu sekurang-kurangnya keperluan 6 bulan isteri. Keperluan 6 bulan isteri. Tapi sekarang ni kita tengok je, kebanyakan jabatan awak agama di Malaysia ni dia mengatakan kalau nak kahwin tu gaji kita berada dalam akaun 3 bulan. 3 bulan berada dalam akaun. Supaya apa? Supaya memberi satu keselesaan. Nanti apabila kita berkahwin, nak berbelanja dapur, nak belanja anak, belanja peralatan, belanja untuk membeli pakaian-pakaian, anak kita bakal lahir, senang ya. Dan juga nak menyewa rumah pun senang. Kalau tidak kita akan duduk di rumah mertua kita. Dari situ kadang-kadang duduk rumah mertua ni dia panggil tidak selesa. Tidak selesa ni tuan-tuan. Sebenarnya ulama tidak menggalakkan kalau wujud suasana tidak selesa. Tapi kalau dia selesa tidak mengapa. Kalau selesa tak apa. Kalau tak selesa, suami kena berusahalah mencari satu tempat yang lain untuk menjadikan isteri kita selesa dengan keadaan tersebut. Mengikut kemampuannya. Jika syahwatnya tidak juga dapat ditunduk dan dikawal, boleh berkahwin dan adalah diharapkan agar Allah mengurniakan dengan kelebihannya. Cuma kalau orang yang tak mampu menyediakan, dia rasa sebab dia tak kahwin tadi, dia menyebabkan dia boleh berzina dan sebagainya, dia kahwin. Dia kena bersungguh-sungguh mencari perbelanjaan perkahwinan untuk diberikan. Dan masyarakat kena bantu dia lah. Jadi sekarang ni nak kahwin, kita ada pihak-pihak yang boleh membantulah. Kita boleh minta bantuan zakat misal kata dia. Ada setengah orang sekarang dia menggunakan pendekatan pinjaman bank, pinjam peribadi dan sebagainya lah.
untuk membantu dia berkahwin. Dan ada juga di antaranya berpakat antara keluarga lelaki, keluarga perempuan, kadang-kadang tidak diketahui oleh keluarga, tapi hanya berpakat antara dua belah pihak tu, lelaki. Semata-mata nak menjayakan perkahwinan itu dan mengelakkan pasangan tadi bertemu lalu berlaku perkara-perkara mungkar seperti perzinaan, khulwah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau sekiranya dia tak kahwin. Jadi setiap kali bertemu tu satu bentuk kemungkaran kalau tidak ada mahram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'huma dzu mahramin. Ataupun dalam satu riwayat kata fa inna thalithahum asy-syaitan. Jangan hendaknya seorang lelaki dan perempuan itu dia berkhulwat atau berdua-duaan kecuali mesti ada mahram. Dan satu riwayat yang lain mengatakan kerana pihak yang ketiga pada waktu itu adalah syaitan. Maka oleh kerana itu kita perlu mengelakkan daripada jadi tuan-tuan masih sekalian, mengelakkan daripada berdua-duaan, bertemu dan sebagainya kerana untuk mengelakkan dosa dari bertemu tadi dan mengelakkan dosa bila bertemu itu memang satu benda yang tidak dapat dielakkan. Sentiasa berdosa. Jadi lebih baik kahwin. Jika proses menjauhkan diri daripada perkara haram tidak berlaku melainkan dengan cara berkahwin, maka barulah perkahwinan itu menjadi wajib. Jadi sekarang ni tuan-tuan kita dah sebut 3 perkara dalam perbahasan kita ni. Menggunakan satu hadis sahaja. Iaitu pertama, orang yang ada nak kahwin dan dia ada perbelanjaan, maka dia sunat kahwin. Yang kedua, orang nak kahwin tapi tak ada perbelanjaan, tidak digalakkan kahwin, maka makruh berkahwin, kecuali kalau keadaan terpaksa. Dan yang ketiga, orang yang memang betul-betul nak mengelakkan diri daripada perkara haram dan dia ada kemudahan untuk berkahwin, ada perbelanjaan untuk kahwin, ada mas kahwin dan sebagainya, maka wajib pada masa itu dia berkahwin. Sebab dia dah ada kemudahan. Kalau tak kahwin, berdosa. Tak kahwin dia berdosa. Sebab wajib itu makna apa? Sesuatu yang dilakukan yang akan mengundang pahala. Dan kalau tidak dilakukan, dia akan mengundang dosa. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau orang hak nombor 2 tadi kita kata dia nak kahwin tetapi dia tidak ada kemudahan dan tidak ada kelengkapan untuk berkahwin, tak ada pembelajar. Caranya tuan-tuan tawakal kuat, minta dengan Allah Ta'ala, tawakal kuat, suruhnya bekerja. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu sebab Allah Ta'ala dah janji. Allah Ta'ala janji dan janji Allah tak akan dimungkir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dalam ayat yang lain. Siapa yang bertakwa betul-betul kepada Allah, Allah Ta'ala kurniakan jalan keluar. Jadi kalau tuan-tuan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dan Allah Ta'ala kurniakan seorang isteri yang salihah kepada kita. Kita bersungguh dalam berdoa dan dalam masa sama kita bersungguh dalam mencari rezeki untuk menyediakan alat perkahwinan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Sebab Allah Ta'ala tidak akan mungkin janji. Cuma kita perlu yakin dengan janji Allah Ta'ala. Perlu yakin. Tapi usaha tu kena ada. Usaha kena ada. Yang kedua dalam perbahasan kita ini ialah orang yang tidak berhajat untuk berkahwin. Orang sebegini melibatkan 2 jenis. Iaitu pertama, orang yang tidak memiliki perbelanjaan perkahwinan. Tadi 3 bentuk tadi, orang yang semuanya berhajat. Dia berhajat berkahwin, dia ada persediaan. Dia berhajat berkahwin, dia tidak ada persediaan, tak ada mas kahwin. Dan dia berhajat untuk kahwin, dia ada persediaan. Dan dia yakin kalau dia tidak berkahwin, dia terlibat dengan perkara haram. Maka wajib dia kahwin. Itu bentuk perbahasan kita tadi. Yang ini pula orang tidak berhajat kahwin. Orang yang tidak berhajat untuk berkahwin. Orang yang seperti ini melibatkan 2 jenis. Iaitu pertama, orang yang tidak memiliki perbelanjaan perkahwinan. Berkahwin baginya adalah makruh. Sebab dia sendiri tak nak kahwin. Dia sendiri tak nak kahwin. Dan dalam masa sama dia tidak ada wang untuk dijadikan mas kahwin. Wang untuk dijadikan mas kahwin. Apalagi sekarang kita tengok tuan-tuan kahwin ni memang perlukan peruntukan mas kahwin. Mas kahwin itu bukan kita nak tunjukkan keluarga perempuan itu kebendaan. Tidak. Sebagai satu jaminan, apa yang boleh kita buat ke atas isteri kita apabila kita kahwin. Sebab apabila kita kahwin, isteri kita itu akan meninggalkan keluarga. Dan kita bertanggungjawab ke atasnya sepenuh. Dan di antaranya memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mendidikan, menjaga anak-anak yang bakal lahir. Itu semua tanggungjawab kita. Jadi semua tanggungjawab kita. Jadi berkahwin baginya adalah makruh kerana dia telah iktizat dengan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakan tanpa sebarang hajat. Jadi maknanya bagi orang lelaki yang tidak berhajat untuk berkahwin. Dia tidak berhajat untuk berkahwin. Orang seperti tak ada berkahwin, kemudian dia tidak mempunyai kelengkapan untuk berkahwin, maka orang macam ni makruh bagi dia berkahwin. Kedua, yang memiliki perbelanjaan perkahwinan, tetapi dia sendiri tidak berhajat untuk berkahwin. Yang kedua tadi, dia ada perbelanjaan perkahwinan, tapi dia sendiri tidak berhajat untuk berkahwin. Dan dalam masa yang sama juga dia tidak mempunyai penyakit atau halangan untuk melakukan persetubuhan. Orang seperti ini tidak makruh berkahwin. Orang macam ni, dia tidak makruh berkahwin. Walaupun
Pemuda ni dia tidak berhajat kahwin, cuma kalau tengok dia ada gaji, dia pegawai kerajaan, kalau kita tengok dia tak nak kahwin. Tapi kita tengok dari sekitaran hidup dia, bolehlah dia kahwin, tak ada masalah. Jadi kalau dia kahwin juga tuan-tuan, maka hukumnya adalah tidak makruh berkahwin meskipun menumpukan diri kepada ibadah bagian yang lebih utama. Misal kata orang yang kuat ibadah, dia ada kerja kerajaan, dia nak tumpu pada ibadah. Jadi dia tak nak kahwin. Tiba-tiba oleh kerana desakan keluarga dia kahwin. Boleh aja dan tidak makruh. Tak makruh lah. Walaupun pada dasarnya dia lebih utamakan ibadah daripada keluarga. Tapi kena ingat kan, apabila telah kahwin, dia kena ingat ibadah dia telah bertukar. Dan berbentuk ibadah berbentuk peribadi tadi, dalam bentuk zikir, baca Quran dan sebagainya, dia ada satu lagi ibadah. Ibadah dalam menjaga nafkah. Ibadah dalam bentuk kemasyarakatan. Ibadah dalam bentuk menjaga, mendidik isteri. Ibadah dalam bentuk kawatak, daripada ibadah berbentuk individu kepada ibadah berbentuk kemasyarakatan. Ibadah berbentuk tanggungjawab yang besar. Ibadah berbentuk kesabaran dalam menghadapi leteran isteri dan sebagainya. Jika dia tidak menyibukkan diri dengan ibadah, berkahwin baginya adalah lebih afdal agar tidak membawa kepada pengangguran dan terdedah berbagai-bagai perkara keji. Jadi kalau dia tidak menyibukkan diri, maknanya kalau orang tadi memang tak sibukkan diri dengan ibadah, maka berkahwin itu dah satu benda yang yang afdal lah. Jadi kalau dalam bab ini, tuan-tuan perhatikanlah ulama-ulama kita dulu yang sibuk dengan ibadah seperti Al-Imam Nawawi sampai tak kahwin tuan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sampai tak kahwin. Ramai lagi tokoh-tokoh yang mereka tidak kahwin. Mereka tidak kahwin itu bukan tidak mahu kahwin. Ketumpuan mereka kepada mengarang kita, kepada beribadah, kepada memberi sumbangan kepada masyarakat, sehingga tidak meneruan kepada mereka untuk berkahwin. Sedangkan kalau kita perhati kitab-kitab mereka, dalam kitab mereka itu juga mereka membicarakan soal perkahwinan. Cuma mereka yang tulis itu mereka tak kahwin. Mereka tidak kahwin. Jadi, walaupun begitu, mereka ni kita kata tidak salah. Tak boleh kata salah. Cuma dia hilang dari segi keabdalan dari sudut tanggungjawab melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga, anak-anak dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita pergi sedikit pada malam ini berkaitan dengan rukun-rukun perkahwinan. Rukun-rukun perkahwinan ni, rukun perkahwinan benda yang kena ada asas. Sebab sekarang ni ada isu berlaku dalam masyarakat kita berkahwinan melalui online. Disebabkan oleh PKP, PKPP dan sebagainya tuan-tuan, maka akad nikah dilakukan secara online. Ada setengahnya membenarkan akad nikah dibuat di pejabat dengan kehadiran ahli yang begitu terbatas. Di Terengganu kita, alhamdulillah, akad nikah dibuat di pejabat dengan kehadiran ahli keluarga yang terbatas. Sebelum ini, pada masa PKP yang dahulu, ada negeri yang mengamalkan konsep akad nikah melalui online. Dan akad nikah melalui online ini nampaknya menimbul isu bagi setengah orang lah. Padahal akad nikah melalui online ini telah diputuskan dalam beberapa fatwa sebagai sah. Pasal apa dia sah? Pasal dia juga melengkapi rukun-rukun perkahwinan itu. Cuma dia tidak hadir. Dia ada wali, dia ada saksi dan berlaku dua-dua pihak untuk mendengar antara satu sama lain. Cuma sekarang ini disarankan supaya pernikahan menerusi online tadi diuruskan oleh salah seorang wakil qadhi ke. Dia akan memastikan betul wali itu, dia akan pastikan isi borang macam mana, dia akan pastikan kedudukan perempuan tadi betul ataupun tidak. Kesemuanya adalah tujuan untuk mengelakkan berlaku penipuan, agar nikah online itu betul-betul dikira sebagai sah. InsyaAllah saya akan tambah lagi lah perbahasan tentang nikah online ini secara agak terperinci. Cuma ini kita bincang dulu sebab kita nak tengok dari situ rukun-rukun perkahwinan. Rukun-rukun perkahwinan. Rukun-rukun perkahwinan ada 4, iaitu lafaz akad. Lafaz akad. Dalam setiap perkahwinan mesti ada lafaz akad perkahwinan. Lafaznya melibatkan ijab dan qabul. Orang panggil dari segi ekonomi disebut penerimaan dan penawaran. Melibatkan penawaran dan penerimaan. Jadi ijab itu dipanggil penawaran, qabul itu penerimaan. Kalau terjemah dalam bahasa moden lah. Lafaz ijab ialah saya kahwinkan engkau atau saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Saya kahwinkan engkau atau saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Maknanya wali itu sendiri kata. Dalam konteks sekarang ni, juru nikah tu kata saya sebagai wakil kepada wali pulang dengan ini menikahkan engkau si fulanah dengan si fulan dengan mas kahwin sebagaimana yang dinyatakan. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia tu juru nikah dan dia mengambil jadi wakil wali tu. Tapi kalau wali tu sendiri dia boleh mengahwinkan pasangan tadi dengan minta izin juru nikah, saya nak lafaz untuk anak saya, ini adalah pilih pertama dengan tujuan nak menggembirakan dia dan juga menggembirakan, tak ada masalah. Jadi lafaznya sebenarnya kahwin tu ni taklah payah. Taklah payah. Di antaranya lafaz saya sebutkan tadi lah, saya kahwinkan engkau atau saya nikahkan engkau. Jadi ada perkataan apa?
kahwinkan. Ada perkataan apa selain daripada itu? Nikahkan. Jadi tak boleh kata selain daripada itu, saya jualkan anak saya kepadamu. Tak boleh lah. Saya serahkan anak saya kepadamu. Tak boleh. Itu tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata kena ada perkataan inkah atau perkataan tazwij, iaitu perkataan menikahkan. Macam saya sebut ni lah. Saya kahwinkan engkau atau saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Maka lafaz qabul ialah saya berkahwin dengannya. Orang Melayu ini boleh sebut begitulah. Saya berkahwin dengannya. Atau saya bernikah dengannya. Atau saya terima nikahnya. Jadi lafaz-lafaz ni semua sebenarnya sah belaka tu. Cuma kita masyarakat Melayu tuan-tuan, kita ada tata tertib sikit. Kita nak kat lelaki sebut dengan betul. Iaitu aku terima nikahnya. Dengan mas kahwin, dengan nikahnya. Pulanah bin pulanah dengan mas kahwinnya sebanyak RM20,000 tunai. Itu lafaz yang bukan kata salah, sangat bagus dan sangat tepat. Tapi kalau hukum fiqh mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia lebih simple daripada itu lagi. Lebih simple. Jadi dalam keadaan ni, saya nasihatkanlah supaya jujur nikah kita tidak begitu memayahkan pasangan tadi. Kalau nampak dia tu takut, ya, tapi jawapan dia betul. Contohnya saya kata, saya terima nikah ni, setakat tu. Dia tak sebut pulanah bin pulanah. Jadi juga tidak menyebut berapa mas kahwin. Tak apalah. Dikesahlah tu nikah tu. Jangan pula pihak keluarga perempuan kata kurang selesa. Sebut sekali lagi. Nampak ada unsur mempermain-mainkan akad tadi. Dan menunjukkan bahawa kita tak faham dalam mazhab Syafi'i sendiri dari sudut kita melafazkan akad tadi. Ini satu benda yang bagi saya sangat tidak baiklah. Bagi saya satu benda yang sangat tidak baik. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya betulkan sikit saya punya laptop saya ni. Itu pertama bahasan kita berkaitan dengan lafaz akad nikah ni. Manakala lafaz qabul saya sebutkan tadi, iaitu saya berkahwin dengannya, atau saya bernikah dengannya, atau saya terima nikahnya, atau saya terima perkahwinannya, atau saya bersetuju berkahwin dengannya. Boleh kita kata boleh. Saya bersetuju, mau lelaki dia jawab itu je. Saya setuju berkahwin, dia kira sebagai sah. Lafaz qabul boleh mendahului lafaz ijab. Bukan itu kalau tersebut dia segi tertib lah. Maknanya nikah tu kata ataupun wali kata aku nikahkan dikau pulanah dengan ini dengan makam ini. Kemudian suami pun kata aku terima nikahnya. Itu dipanggil secara tertib. Kita tawarkan dia dulu, maka dia jawab. Tapi ada juga kalau sekiranya calon suami menyatakan, kalau suami itu kata dulu dalam majlis tu, suami itu kata saya berkahwin dengan anak perempuan anda, atau saya menikahi anak perempuan anda, atau kahwinkan saya dengan anak perempuan anda. Dia kata gitu. Sebenarnya start majlis dia kata saya kahwinkanlah saya dengan anak perempuan tuan. Setelah itu wali mengucapkan saya kahwinkan anda. Wali itu kata saya kahwin dengan awak. Atau saya nikahkan anda dengan anak saya ni. Jangan lafaz akad tidak dia. Jadi boleh boleh macam tu. Cuma dalam budaya Melayu kita tak buat macam tu. Dari segi hukum fiqh, kalau berlaku seperti itu hukumnya adalah sah. Walaupun dia terbalik. Yang kedua tu jadi nombor satu jadi nombor dua. Yang tertibnya cantiklah. Dalam lafaz akad tidak disyaratkan mesti wujud keselarian. Jika wali mengatakan, saya kahwinkan anda. Kemudian calon suami menjawab, saya terima nikahnya. Maknanya, maksudnya mesti ada lah. Maknanya kita dah sebut tadi, kewajaran menyebut dua patah perkataan sama ada berkahwin atau menikah. Tapi kalau dia jawab tu lari pada tu memang tak sah lah. Sekarang ni dia kata, aku nikahkan dikau. Suami tu jawab, aku terima kahwinnya. Tak apa. Ataupun wali tu kata aku kahwinkan dikau dengan anak perempuan. Lelaki tu pula kata aku terima nikah. Jadi tu sebut kahwin, ni jawab dengan nikah. Tak ada masalah. Sebab dia membawa kepada satu objektif yang sama. Nak kahwin lah tu. Tapi kalau maknanya wali tu kata aku kahwinkan dikau. Suami tu kata aku terima jual belinya. Tak boleh lah sebab itu jual beli. Lafaz tu lafaz jual beli. Yang tadi lafaznya adalah lafaz kahwin atau lafaz nikah. Jadi ini tak tercapai maksud. Bukan tujuan nak kahwin tu. Jadi yang melafazkan nikah tu cuma nak menikahkan dengan anak dia. Yang menjawab tadi tujuannya nak jual beli. Itu tak boleh. Sebab tidak ada keselarian dan maksudnya sangat berbeza dan tak tercapai maksud. Dia bermaksud. Kemudian lafaz nikah. Lafaz nikah disyaratkan tidak dilakukan dengan menggunakan lafaz mengahwinkan atau menikahkan atau pecahan daripada kedua-dua lafaz tersebut. Kerana kedua-duanya merupakan lafaz yang ditetapkan dari segi bahasa dan juga syarak bagi menjelaskan akad nikah. Kedua-duanya juga digunakan dalam nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh mengakadkan perkahwinan dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Arab. Macam kita orang Melayu sekarang. Dalam kitab, contohnya, kita dalam masyarakat Melayu, kita memang akad perkahwinan dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab.
Kalau nak diangkat dalam bahasa Arab, contohnya wali tu reti bahasa Arab, tahu bahasa Arab, kemudian menantu dia tu tahu bahasa Arab, tak ada masalah. Itulah yang dianjurkan. Tapi kita rata-rata tak reti bahasa Arab dan kita rata-rata di Malaysia ni melafazkan akad nikah tu menggunakan bahasa bukan Arab, bahasa Melayu lah. Sekalipun mahir menggunakan bahasa Arab, dia kata boleh mengakadkan perkahwinan dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Arab, sekalipun mahir berbahasa Arab. Kerana makna perkahwinan wujud dalam akad yang dilakukan dengan menggunakan bahasa lain. Yang penting sekali, maksud perkahwinan itu berlaku. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Melayu, tapi objektif untuk perkahwinan itu berlaku. Walau bagaimanapun, lafaz akad nikah dengan menggunakan kiasan tidak sah sama sekali. Tapi jangan guna sampai tahap menggunakan kiasan. Lafaz akad nikah yang menggunakan kiasan dikira sebagai tidak sah sama sekali. Apa dia? Misalnya seseorang itu menyatakan, saya halalkan kepada anak perempuan, kepada anda anak perempuan saya. Saya halalkan kepada anda anak perempuan saya. Nampak kiasan. Tak boleh itu. Kerana lafaz kiasan memerlukan kepada niat. Dan niat pula tempatnya dalam hati. Dan sama sekali tidak boleh dilihat oleh saksi. Tak dapat lihat saja. Jadi oleh kerana itu, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i oleh Syekh Muhammad Zuhaili, dia menghukumkan lafaz seperti itu sebagai tidak sah. Kemudian akad nikah juga tidak sah jika dilakukan dengan tulisan. Kerana ia merupakan kiasan. Baik kedua-dua pasangan suami isteri hadir dalam majlis tersebut ataupun tidak hadir. Tetapi nikah sah dengan isyarat yang digunakan oleh orang yang bisu yang boleh dipahami, yang tidak khusus pada orang yang pakar tentang bahasa isyarat orang bisu sahaja. Kerana kedudukannya sama dengan lafaz sarih. Tapi jika lafaz tersebut tersembunyi yang tidak dipahami melainkan oleh orang yang pakar dalam bahasa isyarat yang bisu sahaja, akad nikah tidak sah kerana ia termasuk lafaz kiasan. Ya, maknanya ini berbeza. Ini maknanya bagi orang yang normal. Pasal apa pula kita normal, kita nak lafaz akad nikah dalam bentuk orang yang tidak normal tadi, orang bisu. Kalau pasangan tu bisu, suami bisu, isteri bisu, lalu dilafaz akad nikah, dua-dua tu faham istilah tu, saksi dia pun diterjemahkan pula kepada hadirin hadirat, wali faham, saksi faham, dua-dua tu bersetuju, itu tidak ada masalah lah tu. Itu tidak ada masalah. Cuma dalam ijtihad mazhab Syafi'i dia kata bagi orang yang hak boleh ni, hak normal ni, hak normal ni tuan-tuan, hak boleh berlafaz. Pasal nak guna tulisan. Sebab tu dia kata menggunakan tulisan pada waktu itu dikira sebagai tidak sah. Menggunakan tulisan dikira sebagai tidak sah. Selain itu disyaratkan menggunakan lafaz perkahwinan atau pernikahan dalam setiap ijab dan qabul. Jika wali mengucapkan saya kahwinkan anda dengan anak perempuan saya, kemudian calon suami menjawab saya terima, dan berhenti setakat itu sahaja, akad perkahwinan dijalankan itu tidak sah. Kerana tidak mengandungi dengan jelas lafaz pernikahan atau perkahwinan. Sebab itu tuan-tuan masih sekalian, ini kita bincang ni sebab berdasarkan kitab mazhab Syafi'i. Jadi istihad ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh kata qabil tu saja. Kau dalam kitab ni lah. Kata tidak sah. Sebab tu dia kata qabil tuhu, kalau aku terimanya, tu nikah, boleh tahan lah. Aku terima saja tak boleh. Qabil tu nikah ataupun qabil tu tazwijah, okeylah. Qabil tuha, aku terima dia, okeylah tu. Tapi kalau qabil tu saja, kata dia di sini, tidak sah. Kerana tidak mengandungi dengan jelas lafaz pernikahan atau perkahwinan. Niat sahaja tidak mencukupi kerana niat hanya akan berada pada status lafaz kiasan. Dan lafaz kiasan, bagaimana dimaklumi, adalah tidak sah. Kita kata lafaz nak nikah ni, dia kena lafaz jelas. Tak boleh kias-kias. Okay. Kemudian perkahwinan. Perkahwinan yang dilakukan dengan menggunakan lafaz perkahwinan. Perkahwinan yang dilakukan dengan menggunakan lafaz perkahwinan atau pernikahan, tetapi dalam bentuk lafaz suruh, perintah atau arahan, hukumnya adalah sah. Suruh, lafaz, arahan, hukum sah. Macam mana tu? Misalnya calon suami menyatakan kepada wali seseorang perempuan, kawinkan saya dengan anak perempuan anda. Dia bentuk arahan. Kawinlah saya dengan anak perempuan tuan. Jawab wali, saya nikahkan anda dengannya. Begitu juga jika wali yang mengucapkan, berkahwinlah dengan anak perempuan saya. Kalau wali tu dia berkenan seorang lelaki tuan-tuan, kawan tu soleh, dia kata kahwinlah anak perempuan saya. Ya. Calon suami menjawab, ya, saya berkahwin dengannya. Hukumnya adalah sah meskipun pihak pertama tadi tidak menyambung dengan lafaz saya terima. Tidak kata dia terima, dia kata saya berkahwin. Kerana ada perkataan kahwin, dan lafaz kahwin itu lafaz yang sarih. Kerana ucapan beliau sebelum itu membuktikan ia mengandungi lafaz yang jelas untuk tujuan bernikah ataupun berkahwin. Yang ini kita berujuk dalam kitab. Ini pendapat muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Seperti mana yang diulas oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam jilid yang keempat pada halaman 55 di dalam kitab itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari menurut Sa'ad bin Sah As-Sa'idi ketika menjelaskan tentang seorang perempuan yang telah menghibahkan dirinya, menyerahkan diri dia, dihadiahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda menolak. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah
Inni qad wahabtu laka min nafsi. Faqala rajulun zawijniha. Qala qad zawajnakaha bima ma'aka min al-Quran. Seorang perempuan telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada Tuan. Seorang lelaki berkata, kahwinkanlah perempuan itu dengan saya. Nabi SAW bersabda, kami kahwinkan anda dengan perempuan itu dengan mas kahwin berbentuk hafalan Al-Quran yang dihafal oleh anda. Anda tuan-tuan. Mana dalam hadis ini mencerita perempuan itu nak kahwin. Dia serahkan diri kepada Nabi. Maka Nabi tak berkenan. Ya. Tiba-tiba seorang lelaki yang ada dalam majlis itu menawarkan diri untuk berkahwin. Jadi Nabi kahwin dengan dia. Jadi boleh dia. Tidak ada seorang sahabat Nabi yang menukilkan lelaki tersebut menjawab selepas itu, saya terima. Tidak ada seorang saya, ulama mazhab Syafi'i dia faham hadis ini, dia kata, tidak ada seorang sahabat Nabi yang menukilkan lelaki tersebut menjawab selepas itu, saya terima. Ini berbeza dengan lafaz istifham, iaitu pertanyaan seperti seseorang menyatakan, adakah Tuan mengahwinkan saya dengan anak perempuan Tuan? Atau wali mengatakan, sudikah anda mengahwini anak perempuan saya? Lafaz begini memerlukan kepada qabul. Kalau dia tanya gitu, maknanya kena qabul lah, qabul. Ya, saya sudi berkahwin anak perempuan Tuan. Jadi kalau berlaku begitu, maka hukumnya dikira sebagai sah. Ya. Selain itu, lafaz ijab adalah bersambung dengan lafaz qabul, iaitu wujud keselarasan antara kedua-duanya. Qabul hendak dilakukan serta-merta. Pemisahan yang sedikit kerana menyebut basmalah, hamdalah, khutbah, menarik nafas dan bersin, tidak mengapa dan tidak memudaratkan. Maknanya tuan-tuan, lepas pada wali itu kata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, si Fulanah bin Fulan dengan mas kahwin sebanyak 5,000 contohnya, lelaki itu dalam usaha dia nak jawab, tiba-tiba dia pun jawab Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia kata Alhamdulillah kaza wa kaza. Ataupun dia mula baca khutbah dulu. Dia nak baca khutbah dulu. Pembulaan khutbah. Ataupun dia tarik lafaz, dia nak tenteram supaya boleh jawab dengan baik. Ataupun tak semena-mena dia bersin. Pasal dia jenis kuat apa benda ni, kita kata kuat resdung lah. Kuat sangat resdung. Di luar resdung. Pasal dia nak kahwin pun resdung semacam depan Tok Iman. Maka jawabnya tidak mengapa dan tidak memudaratkan. Tak apa macam tu. Dia jawab lepas tu dan hukum mereka sebagai sah selagi mana dia berada dalam majlis tu. Jangan pula dia cabut lagi. Yang memudaratkan ialah apabila pemisahan begitu lama yang membayangkan pihak yang kedua enggan melakukan qabul. Jadi maknanya kalau pemisahan tu lama sangat, yang mana kalau kita tengok memang lelaki tu tak nak kahwin. Kalau boleh dia tafsirkan begitu, memang tak sah lah pemisahan itu berlaku. Maknanya kawan tu lafaz. Sejak dia tunggu lama nak qabul tu. Dan kita tengok lama tu memang lelaki nak berminat. Ada masalah. Maka pada masa itu, tak boleh. Kena akad semula. Kena sebut semula. Untuk mengesahkan lafaz akad nikah, wali atau suami disyaratkan mesti kekal dengan kelayakan dan keahliannya sehingga qabul dikeluarkan. Jika kedua-duanya hilang kelayakan kerana gila atau pensang sebelum berlaku qabul, ijab dikira batal dan seterusnya akad nikah tidak sah. Kerana luput keahlian dan kelayakan sebelum akad nikah selesai dilakukan. Ini berdasarkan pendapat yang muktamar, berdasarkan pendapat muktamar di dalam mazhab Syafi'i. Apa dia? Dia kata untuk mengesahkan akad nikah, wali atau suami disyaratkan mesti kekal dalam keadaan kelayakan dan keahlian sehingga qabul dikeluarkan. Mana jangan maknanya, dia kata jika kedua-duanya hilang kelayakan kerana gila. Masa apa ni, nak qabul tiba-tiba wali tu gila. Tak boleh nak menikah lah. Suami tu gila. Tak boleh lah. Isteri tu gila. Ini kan nak nikah dengan orang gila. Kerana gila atau pensang sebelum berlaku qabul. Maknanya sekarang lepas nikah tu perempuan tu pensang. Kita tak terima qabul lagi. Nak jawab macam mana? Sebab perempuan tu dianggap sudah hilang keahlian. Maknanya dia tidak berada dalam keadaan sedar. Kita menikah dengan orang yang tidak sedar tak boleh. Begitu kat tiba-tiba qabul belum buat, wali dah gila. Jadi gila. Jadi tak boleh. Dia nak wali tu mempunyai keahlian pada masa ijab dan qabul itu dilakukan. Dia kata untuk mengesahkan akad nikah, wali atau suami disyaratkan mesti kekal dengan kelayakan. Jadi benda ni dalam masyarakat Melayu kita jangan berlaku. Bahkan saya tak jumpa lagi pensang kerana penyakit dan sebagainya tu. Tak apalah, itu boleh diangkat semula dah. Kalau pensang tu sebenarnya angkat semula lah. Sebab dia berhenti setakat tu tak boleh. Dia kena akad semula lah. Lafaz nikah disyaratkan mesti dilakukan dalam bentuk tunai atau pada masa akad nikah itu dilakukan dan sama sekali tidak boleh diakhirkan masa akan datang. Maknanya nikah masa itu juga. Jangan aku terima nikahnya untuk 2 tahun akan datang. Tak boleh lah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sekarang jugalah. Itu maksudnya. Lafaz akad nikah disyaratkan. Lafaz nikah disyaratkan. Lafaz nikah disyaratkan mestilah dilakukan dalam bentuk tunai atau pada masa akad nikah itu dilakukan dan sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan masa akan datang. Ia juga tidak sah jika digantungkan dengan sesuatu syarat. Misalnya wali mengatakan, saya nikahkan anda dengan anak perempuan saya jika anak perempuan saya itu telah diceraikan oleh suami.
Atau jika anak perempuan saya berjaya dalam peperiksaan. Atau jika salah seorang daripada isteri saya yang 4 itu meninggal dunia. Ini kalau dia kata begitu tuan-tuan, jawabnya lafaz nikah itu tidak sah lah. Jadi sebenarnya kalau kita bincang tentang lafaz-lafaz ni tuan-tuan, banyaknya benda-benda yang kecil-kecil yang halus yang ada di dalam mazhab Syafi'i yang kadang-kadang bila kita gagal mengetahui sebenarnya dia memberi kesan kepada pada sesuatu pernikahan cara tidak langsung. Maknanya kurang-kurang kita kena tahulah sikit sebanyak. Terutama sekali juru nikah, orang bergelar ustaz. Walaupun pasangan suami isteri mungkin dia tak tahu sebab dia nak kahwin saja. Jadi itulah sedikit perbahasan kita pada malam ini. Ya, berkaitan kita pada malam ini berkaitan dengan perkahwinan. Setakat itu sahajalah peringkat awal, sesi pertama perbahasan kita ini. Dan insya-Allah sambil-sambil kita bahas tentang perkahwinan ini, kita akan jawab jugalah kalau ada isu-isu berbangkit ataupun isu-isu semasa. Tadi macam orang bertanya tentang nikah online, saya sebut secara lengkap lah. Kita dah menjawab di situ sikit sebanyak. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Untuk itu setakat ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.